Okay, so we got our tickets. So yeah, memang ramai yang amat. Okay, so dah start ramai ya. GSC Video. Faz sangat teruja hari ini untuk bersama-sama anda. Walaupun tak dapat tengok bersama, tapi insyaAllah Faz akan bersama anda on screen nanti dengan bersama para pelakon kita. Itu saja dari saya, semoga enjoy. Kalau suka, nanti jangan lupa share, okay? Okay. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih datang betul malam ni. Saya harapkan semoga semua terhibur dengan filem Pendekar Awang. Terima kasih. Jombe. Cakap sikit Jombe. Untuk anda yang menonton malam ni, selamat menonton dan Ya. Alright, hi, saya Andy Day, merupakan watak sebagai Sacai. So, guys, enjoy your movie and harap movie ni akan bagi korang lagi banyak semangat dengan manfaat. Thank you. Alah, nak tengok mata. Tengah pos tu. Okay, group foto. Okay, jom. Pegang foto. Okay, kita lagi. Terima kasih. Oh, nak kena balik foto. Kalau kena kat kepala. Akan sampai. Uish, baling. Wei, sini CEO Batu. Bro memang terbaik lah bro. Dengan wife lah. Ya, moga murah rezeki Sekali. Pendekar Awang. Apa ni? Sahabat pengantin baru. Oh, terima kasih. Yang Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azam Azman. So, aku baru je balik daripada fan screening Pendekar Awang. Thank you to Zavlog for inviting me, bagi 2 tiket untuk aku pergi tengok. Yes, whatever it is, I'm gonna be honest, reviewing Pendekar Awang. Okay, sebab aku kena jujur sebab kita tahu Pendekar Awang ni adalah produk kesinambungan daripada filem terlaris di Malaysia dengan kutipan hampir 100 juta, which is Mat Kilau. So aku tahu ramai yang orang kata put high expectation untuk filem ni. Ramai yang nanti tertunggu-tunggu nak tahu kualiti filem ni macam mana kan. So here it is. Okay, Pendekar Awang. Okay, mengisahkan tentang Awang yang seperti mana kita tahu Awang ni adalah adik-beradik kepada Mat Kilau. Okay, Awang ni ada juga dalam filem Mat Kilau sebelum ni, yang meneruskan perjuangan Mat Kilau ni lah basically. Tapi walaupun Mat Kilau tak ada dalam cerita ni, tapi kira macam Awang ni meneruskan perjuangan dia lah, meneruskan perjuangan orang Melayu di tanah Melayu lah. Okay, sebab dia filem berdasarkan sejarah kan. So basically dia sebenarnya filem spin-off daripada Mat Kilau. Okay, kenapa aku cakap spin-off? Sebab filem Mat Kilau, main character is Mat Kilau, and while this film dia focus on Awang, which is the main character for this film lah. So tapi walaupun dia spin-off, dia still boleh dianggap sebagai sequel. Sebabnya cerita dia tu adalah kesinambungannya daripada filem Mat Kilau sebelum ni. Cumanya beberapa watak utama seperti Mat Kilau sendiri tak adalah dalam cerita ni. Okay, so basically plot dia adalah pasal macam mana Awang dan geng-geng dia ni nak pastikan Tok Gajah ni dapat pergi ke Terengganu ke Kelantan, aku tak pasti, untuk dapatkan bantuan untuk melawan British. So basically dia punya plot tu mengisahkan macam mana Awang ni untuk pastikan dia punya ayah tu, which is Tok Gajah, dapat selamat sampai ke JT untuk pergi ke destinasi dia lah. Basically macam tu. So bunyi macam dia punya plot tu macam kecil kan. Sebab kalau tengok Mat Kilau sebelum ni, dia lebih wide kan, dia punya plot tu, which is pasal orang orang Melayu menentang orang British sampai kan. Tapi yang ni dia lebih, orang kata lebih spesifik. Dia punya plot tu lebih spesifik, which is pasal nak pastikan Tok Gajah ni sampai ke destinasi yang nak dituju. Okay, so aku teruskan dulu dengan apa yang aku suka pasal filem Pendekar Awang ni. Okay, basically Pendekar Awang ni, okay, pengarahnya dah berbeza, bukan lagi Syamsul Yusof. Okay, I'm a fan of Syamsul Yusof. I'm a fan of his work. Aku sangat suka macam Cat Gangster 2 semua, sebab I'm a fan of action film tau. So aku suka dengan style, alamak tengok. Okay, dia dah turun. Okay, aku sangat suka dengan style Syamsul Yusof punya, especially dia punya camera work lah. Walaupun orang ramai kecam kata kamera bergegar lah, apa jadah semua kan. Tapi
dia punya style of camera work tu membantu dalam membuatkan dia punya action tu lebih gempak. Faham tak? Itu maksud aku. So filem Pendekar Awang ni pengarahnya dah berbeza dan dia punya style pun dah berbeza lah. Aku boleh puji dari segi dia punya cinematography. Okay, cinematography dia memang pada aku memang macam mana cakap, dia memang totally different lah daripada Mat Kilau. It's like watching a different filem franchise. Faham tak? Bukan franchise Mat Kilau, tapi filem lain, tapi pasal pahlawan tanah Melayu juga. Faham tak maksud aku? Sebab dia macam memang lain terus daripada Mat Kilau, macam daripada production lain pun ada macam tu lah. Tapi sebenarnya still daripada studio Gembara, and cuma pengarahnya yang berbeza lah. So dia punya style of maybe dia punya camera work tu pun berbeza. So cinematography dia cantik, dan most of dia punya shot pun very, orang kata, cinematic lah kan. So melalui dia punya cinematography tu pun kita dapat tengok yang dia punya filem kali ni adalah very high production value punya filem lah. Okay, jauh lebih, orang kata, tinggi bajetnya daripada Mat Kilau. Boleh kata macam tu lah bila kita tengok cerita ni dari segi orang kata apa, dia punya setting dia punya, tak tahulah, sebenarnya cerita semualah, props dan sebagainya. Kita melalui cinematography tu saja kita boleh tengok dah yang dia orang put effort into it lah. Okay, so itu yang aku suka first. And second, of course, aku suka dengan, orang kata, perbezaan ataupun orang kata apa, perubahan yang dia buat untuk sequel ni. So basically apa yang dia buat tu buatkan kita rasa macam we are watching a new movie lah. Bukanlah satu macam, orang kata, ulangan daripada Mat Kilau. Maksudnya Mat Kilau the second lah, macam tu. Faham tak? Maksudnya macam tak ada perubahan langsung. Actually 360 perubahan untuk cerita ni, untuk franchise filem Mat Kilau ni. So pada aku menarik lah. Dia berani untuk ambil berani untuk ambil langkah yang orang kata drastik untuk ubah like 360 dia punya style of filming tu. Faham tak? So cerita kalau korang tengok Mat Kilau dan korang tengok Pendekar Awang ni, kalau korang rasa macam it's a separate movie. Faham? Maksudnya kalau diorang ni dalam universe yang berlainan pun korang percaya lah macam tu. Sebab macam memang lain terus. Macam tu lah. So ya, aku suka dengan perubahan yang dia cuba buat. Masuk pula dengan benda yang aku kurang gemar dengan cerita ni. Okay? First, aku rasa dari segi emotional development untuk storyline cerita ni, aku rasa kurang. Aku tak tahu kenapa, tapi kurang daripada Mat Kilau. Okay, aku boleh cakap macam ni lah. Aku rasa ramai dah tengok Mat Kilau, so tak ada masalah aku cakap. Dalam cerita Mat Kilau, bila bini aku tak ingat lah watak Betul Kusyari tu apa, bila bini dia tu kena bunuh, kita rasa emosi kita terganggu tau. Kita rasa macam very, macam mana dia menusukkan kalbu lah bila kita tengok scene tu. Kita rasa macam sebab nak menangis tu. Faham tak? Betul-betul look sekali kita tengok scene tu, kita rasa macam kena ke hati kita. Kita faham, dengan kita rasa nak berjual air mata. Faham tak? So macam dalam Mat Kilau, scene-scene yang macam tu tak banyak, tapi berjaya buat kita rasa, orang kata, meruntun jiwa kita. Tapi dalam Pendekar Awang ni banyak sebenarnya scene macam tu, dan banyak karakter-karakter utama yang terkorban dalam Pendekar Awang ni, tapi emosi tu tak sampai. So aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa semua problem pasal cerita ni ada kaitan dengan satu benda, dan aku akan cakap itu di akhir filem ni lah. Okay? So itu first aku tak suka. Second, aku tak suka dengan dia punya action. So pada aku, action wise, Mat Kilau is way better lah. Okay, aku faham ramai yang cakap bila Syamsul Yusof direct tu, yang dia punya camera work tu very messy, very, orang kata, pening kepala. Bila tengok kat Netflix rasa macam bergau-gau, tak nampak apa. Tapi dia punya teknik tu membantu untuk membuatkan setiap action scene tu, action sequence tu lebih mendebarkan. Boleh cakap macam tu lah. Setiap action sequence yang berlaku dalam cerita Mat Kilau rasa mendebarkan. So berbeza pula dengan filem ni, most of the action sequence and fighting sequence rasa, orang kata, less thrilling. Aku tak tahu kenapa, rasa macam kurang mendebarkan. Except for the last fight lah, masa dia waktu scene perang gerila tu. Itu aku suka lah, sebab dia memasukkan unsur-unsur perang gerila, di mana sebab kita tahu kita pahlawan-pahlawan Melayu ni memang terkenal dengan perang gerila yang sangat bagus kan. So aku suka scene tu, last fight tu. Yang tu nampak lah dia punya, orang kata, nampak lah rasa lah thrilling, rasa lah mendebarkan, rasa lah exciting tengok dia orang berperang kan. Tapi most of the action sequence yang ada dalam filem ni sangat-sangat, orang kata,
aku tak tahu kenapa lah, dia less thrilling. And aku perasan juga a few of the action sequence dia macam baru nak build up, macam kita baru je rasa nak excited tengok, tiba-tiba dia cut off. Dia pergi scene lain. Tiba-tiba dia berhenti separuh, macam nak cakap, action sequence dia tu macam tak habis. Dia berhenti separuh jalan dan terus ke scene lain. So benda tu macam kacau lah pada aku. Filem ni dia kurang kenapa? Sebab dia tak action pack macam Mat Kilau. So aku rasa itu satu kekurangan besar untuk cerita ni. And masuk ke point ketiga aku, kenapa aku kurang gemar dengan cerita ni adalah dia lebih kepada drama. And dia macam kurang sikit part action. Aku bukan maksud aku dia maksudnya banyak drama, action tak ada. Bukan macam tu. Action dia ada, cuma dia berat ke arah drama lebih daripada dia beratkan action tu. Pada aku lah, ini my personal opinion. Sebab aku rasa macam, sebab aku cakap tadi lah, action tu tak rasa mendebarkan. So aku rasa macam tak sampai action dia. And dari segi drama pula, kenapa aku kata dia beratkan drama. Okay, ni membawa kepada point aku yang keempat. Aku tak suka dengan dia punya skrip. Okay, ramai orang kecam dan ramai orang petikaikan skrip dalam Mat Kilau sebelum ni very cringy, very orang kata macam ni lah, macam trying hard to be Melayu lah, macam tu lah, macam something like that kan. Tapi aku rasa cerita ni lagi lebih daripada tu. Dia very show, orang kata very show and tell. Macam mana dia punya skrip tu, okay macam ni. Kalau Mat Kilau tu very baku, very macam terlampau dramatik orang kata kan. Pendekar Awang ni aku rasa lebih dramatik daripada tu. And dia punya skrip pula kadang-kadang very awkward, very orang kata tiba, banyak tiba moments macam tak kena dengan situasi. Lepas tu ada most of the scripts, okay macam ni. Skrip dia bagus sebenarnya. Dia banyak unsur-unsur kemelayuan, banyak unsur-unsur yang mengangkat bahasa kita. Aku suka benda tu. Cumanya kalau kita tengok dari segi realistik, okay, orang dia dah cakap baku tu dah satu hal. Lepas tu keluar pula ayat-ayat yang very dramatis lah senang cerita kan. Very dramatic, very ni lah senang cerita nak mengangkat unsur kemelayuan ni kan. Bila kita dengar dia bercakap macam tu, dia jadi very awkward, faham tak? Very awkward and very, dia tak realistik lah senang cerita. Macam kalau dekat luar orang cakap macam tu dengan kau, even orang zaman dulu bercakap macam tu, mungkin kau akan rasa macam tak kena dengan situasi. Aku tak tahu macam nak explain, senang cerita kau orang tengok sendiri, kau akan rasa macam dia skrip itu macam very, dia macam menampakkan dia orang ni macam berlakon. Macam tu. Aku rasa macam tu aku. Dia macam kalau dia macam mana? Kalau kat luar orang takkan cakap macam ni. Macam tu. Sebab dia punya skrip tu very terlampau dramatis yang orang kata kacau, orang kata dia punya unsur realistik dalam cerita tu. So yeah. And pada aku skrip dia macam mana? Dia at certain moment dia jadi awkward and very cringy lah. And aku sangat-sangat tak suka bila ada part, sebab tu kata drama lebih pada action, sebabnya ada certain part action tu dia boleh pula tengah-tengah, in the middle of the, orang kata climax of the action sequence lah kan, dia boleh stop untuk berdialog dan bercakap, untuk melontarkan ayat-ayat puitis, ayat dramatis dia dengan pihak musuh. Lepas tu sambung balik bergaduh. So macam aku rasa benda tu sangat-sangat macam pelik lah. And then masuk pula part, okay, aku nak cakap kenapa aku rasa ada satu masalah cerita ni yang membuatkan semua benda ni berlaku. Semua benda yang aku kurang gemar ni lah berlaku dalam cerita ni. Aku rasa dia punya camera work, okay. Macam aku cakap tadi, cinematography yang camera work dia tu berbeza dan aku suka. Dia nampak very cinematic, okay. Tu aku tak nafikan. So it's a plus point. Tapi it is also a negative point for this film sebab dia punya camera work tu pada aku mengacau action sequence dia. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab there are lots of like awkward camera shot untuk action sequence, untuk fighting sequence. Faham maksud aku? Dia macam ni. Aku rasa lah yang aku perasan, dia banyak macam static shot yang menyebabkan bila kita tengok action sequence tu dia nampak macam tak macam aku cakap dia lah, tak thrilling, tak nampak macam ganas. Dia maybe sebab banyak static shot and banyak macam camera work dia tu macam tak sesuai untuk action sequence, lebih kepada macam drama kan. Aku rasa macam tu lah. So benda tu membuatkan action sequence dia nampak lain, macam lemau sikit. Saya cerita macam tu. Kecuali yang masa perang gerila yang last tu, nampaklah dia lebih thrilling sikit. Tapi most of the action sequence sangat-sangat pada aku lemau. Sebab pada aku camera work dia banyak macam shot yang macam jauh, macam maksudnya bukan shot jauh lah, macam shot yang dia ada je tukar-tukar camera shot kan. Maksudnya dalam satu scene gaduh tu banyak tukar camera shot, tapi kadang-kadang dia punya pertukaran camera shot tu membuatkan kita jadi rasa macam dia punya action sequence tu tak smooth ataupun tak
tak thrilling lah senang cerita. So pada aku masalah utama cerita ni adalah camera work, especially waktu action sequence. Dia buatkan aku rasa macam action sequence dia tu tak ganas lah. So cerita tu tak kurang gory. Dia boleh jadi gory dan boleh jadi ganas sebenarnya dengan dia punya orang kata stunt ataupun dia punya choreograph lah. Dia punya orang kata apa, fighting choreography dia kan. Tapi benda tu dah orang kata dah dikacau oleh camera work yang pada aku banyak awkward and banyak tak sesuai untuk action sequence. Senang cerita, orang yang suka action sequence, orang yang suka tengok cerita yang ada fighting sequence yang very gempak kan. Bila kau tengok cerita ni, kau tak rasa macam tu lah. Kau tak rasa macam fighting sequence atau action sequence itu gempak. Adalah a few scenes. Contoh macam Brahim Brahim lawan yang Cina tu nampak gempak sikit lah. Tapi most of them are very lemau. So itu aku rasa point paling utama sekali pasal cerita ni, which is dia senang cerita macam ni, action wise Mak Kilau memang tapau habis lah. Lagi best Mak Kilau. So and satu lagi masalah utama cerita ni, aku rasa dia tak, okay, Mak Kilau dia punya kelebihan utama dia adalah cerita dia sangat fast pacing. Dia macam like kau tak senang duduk daripada awal cerita sampai habis cerita. Kau takkan pernah senang duduk. You will be, orang kata, at the age of your orang kata ni lah, macam kau memang takkan senang duduk lah tengok cerita tu. Awal sampai habis kau rasa berdebar je, kau rasa macam very thrilled lah tengok sampai habis. Tapi cerita ni banyak sangat momen-momen yang kau akan rasa macam kau rasa bosan. Aku jujur dengan diri aku jujur dengan korang, adalah banyak momen-momen yang aku macam termenguap. Macam aduh, kenapa dia orang ni berdialog lama sangat, kenapa dia orang duk cakap, kenapa skrip macam ni, faham tak benda macam tu. Macam banyak sangat momen-momen yang macam scene-scene yang very draggy yang membuatkan kau rasa cerita ni bosan. Yes. Dan cerita ni macam kalau bandingkan Mak Kilau, very very slow pacing lah aku rasa. Tapi okay, aku balik aku tutup review aku ni dengan benda yang baik pasal cerita ni is that cerita ni, apa-apa pun cerita ni masih bagus sebab tak banyak, aku rasa tak ada kot untuk zaman moden ni cerita yang mengangkat satu pasal sejarah, kedua pasal semangat perjuangan, semangat kemerdekaan negara, ketiga mengangkat orang kata semangat kemelayuan, mengangkat budaya, mengangkat kita punya orang kata value, value, nilai kemelayuan tu berjaya menunjukkan orang kata nilai kita sebagai Melayu lah, berjaya mengangkat nilai kita sebagai orang Melayu dalam cerita ni. Dan yalah, of course yang keempat, dia berjaya menerapkan orang kata nilai-nilai keagamaan, baik dari segi dia punya skrip, punya cara berjuang kan, dengan lontaran dialog yang macam Allahu Akbar lah, everything lah, benda-benda tu semua nampak lah. Dia bukan saja Melayu, dia bukan saja mengangkat pasal nilai Melayu, tapi nilai agama kita. Betapa budaya kita ni sangat kuat dengan agama kita, yang buatkan kenapa kita ni sangat kita patut bersyukur lah sebab nenek moyang kita dah pertahankan kita punya tanah air ni demi bangsa, agama dan negara kita. So itulah aku rasa kebaikan cerita ni. Jadi sejujurnya macam ni lah. Kalau Mak Kilau tu, overall rating aku, kalau Mak Kilau aku bagi 10 over 10. Overall rating aku untuk cerita ni adalah 7/10. It's not bad, but it's not that good. It's not as good as Mak Kilau. Maybe aku ada high expectation or whatsoever, tapi that is my personal opinion. So 7/10 untuk Pendekar Awang. So jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. So korang pergi tengok ramai-ramai. Korang share pula pendapat korang. Apa korang rasa? Mana lagi best, Mak Kilau or Pendekar Awang? Bye. Assalamualaikum.